أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sedikit pada ahkamut tajwid. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum, mim mati bertemu dengan lam, hukumnya izhar syafawi, tidak ada dengung ya. Liyurdukum, dha harfud dad, jangan baca liyurdu, bukan liyurdu, liyurdu, dha tak, sama ada tepi lidah kita ni ke kanan dekat dengan geraham kanan ataupun geraham kiri. Yang lebih mudah adalah dekat dengan geraham gigi, tempel ke atas. Nah, yang lebih afdal belah kanan. Afdal maksudnya lebih baik. Nah, yang lebih mudah menghala ke kiri. Liyurdukum wallahu wa rasuluhu. Allah lam tebal ya. Jangan baca wawah wa ataupun wallah. Wallahu wa rasuluhu ha dhamir, iaitu ha kata ganti nama, lepas padanya ada hamzah maksilah tawilah, panjang ya. Maksilah panjang, nak sebut tawilah boleh, sebut panjang boleh tak, maksilah panjang boleh ke. Wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu
In kanu, nun mati bertemu kaf, hukumnya ikhfa hakiki. In kanu mu'minin. Mu'minin jangan dibaca dengan qalqalah, jangan baca mu'minin. Biasa kadang-kadang kita dengar mu'minin, mu'minin, matikan dia. Mu'minina asalnya mad asli, tapi kita berhenti, kita matikan nun, matikan bahagian belakang, maka jadilah mad arid lis-sukun. Mu'minin boleh baca 2, 4, 6. Kalau ambil dua-dua je lah, ambil 4 je lah dalam satu bacaan. Alam ya'lamu annahu, huruf mad bertemu dengan hamzah. 2 kalimah ke 1 kalimah tu? 2. Ya'lamu 1, ada huruf mad. Annahu 1. Huruf mad berada pada perkataan ya'lamu, yakni huruf waw. Huruf hamzah berada pada perkataan yang lain, maka jadilah dia mad jaiz munfasil. Mad jaiz maksudnya mad yang harus. Jaiz maknanya harus. Kenapa harus? Boleh dibaca 2, 4, 6. Munfasil maknanya bercerai. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam keadaan bercerai rumah dia, atau maksud munfasil. Mad wajib, mad maksudnya 2 ataupun panjang, lebih mad panjang lah. 2 tu macam qasar dan istilah tauhid. Dah 4 setengah kata 5, khilaf di situ. Wajib maksudnya wajib dengan kadar tersebut, satu wajah saja. Muttasil maknanya bersambung antara huruf mad dengan hamzah dalam satu perkataan, tu mad wajib muttasil. Okey. Kemudian may yuhadidillah, nun mati bertemu ya, idgham ma'al ghunnah. May yuhadid, macam man yuhadidillah, salah. Wa rasulahu, itu huruf ha dhamir, ha kata ganti nama. Lepas pada dia ada hamzah ke dah? Tak ada hamzah. Jadi mad silah pendek ke mad silah panjang? Mad silah pendek, mad silah qasirah. Fa anna lahu, sama juga nar jahannam khalidan fiha. Tanwin bertemu fa, ikhfa hakiki. Jangan baca khalidan fiha, salah. Khalidan, dan lidah kita ni senggang antara langit-langit atas dan juga apa? Bawah. Khalidan fiha. Fiha mak apa? Fiha mak apa? Kalau kita berhenti mak apa? Sambung mak asli. Kalau berhenti mad asli juga. Sebab apa? Sebab tidak ada sukun mendatang. Betul tak? Sukun ni mati. Mana ada mati mendatang? Yang mati tu mati asal, kan? Mati asli. Fiha, ha tu memang dah mati, alif tu memang dah mati dah. Jadi berbeza dengan mu'minina, beza. Yang tu asalnya mu'minin, asalnya gitu, kan? Tapi kita asalnya mu'minina, tapi kita matikan nun yang penghujung tu dipanggil mad arid lisukun. Jadi fiha 2 harakat lah, berarti jangan fiha. Yang tarik punya panjang. Dzalikal khizyul azim. Zal khizyul azim. Dha, huruf dha, hujung lidah antara 2 gigi. Adh-dha, tu sebutan betul. Dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Biasa kita baca dha dengan zal. Azim. Nak tahu sebenarnya, kalau ada punya sofir, bunyi dia baca dengan zai tu. Azim. Dia azim, antara 2 gigi. Kemudian yahdharu, ha, jangan baca yahdharu, ha pedas, bukan ha pedas, ha dalam. Ha pedas lah. Yahdharul munafiquna an ikhfa tunazzala alaihim. Jangan baca alaihim, alaihim, jangan baca alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Biasa kita dengar kan, him, ha bagi bawah. Masa belajar muqaddam dengan iqra dulu, molek ada je ha hi hu, tiba-tiba jadi ha he hu. Sebab dah terbiasa, kan? Terbiasa. Tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Tunabbi'uhum bi, mim mati bertemu ba, hukum hukum ikhfa syafawi. Maksudnya kena dengar lah, mim mati temu ba tu dia dengar. Bima fi qulubihim qul istahzi'u innallah. Istahzi'u innallah, tu hukum apa tu? Mad jaiz mufassir. Kalau kita ambil daripada alif wasal tu, qul istahzi'u, istahzi'u. Tapi daripada segi bacaan boleh tak kita nak ambil istahzi'u? Kalau daripada segi nahwu saraf, lulus. Kita sebut istahzi'u, kita kata qul istahzi'u, lulus.
Tapi daripada segi bacaan Quran tak lulus. Sebab apa tak lulus? Sebab dia ada dua syarat. Yang pertama, mestilah kena dengan kaedah bahasa. Yang kedua, mestilah kena dengan makna dia, kan? Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Tu dengung juga tu, tanwin bertemu dengan mim. Okey, idgham ma'al gunnah. Masukkan dalam mim bersama dengan dengung. Wala insa, nun mati bertemu sin, ikhfa. Sa'altahum la yaqulun, mim mati bertemu selain daripada mim dan ba. Dengung tak? Ada dengung lah. Sa'altahum la yaqulun. Tapi jangan baca gini, jangan baca sa'altahum la yaqulun. Jangan baca dengan saktah, putus, sambung. Walaupun mim mati, dia memang ada bunyi hidung. Ada orang dia kata, ustaz kan tak boleh dengung. Dengung kan gunnah, dia kata. Gunnah tu kan suara keluar daripada hidung. Yang dikatakan tak boleh dengung, tak didengungkan dengan kadar 2 harakat dan ke atas. Itu makna dia. Jadi baca sa'altahum la. Salah gitu. Sa'altahum sekadar memenuhi makhraj mim, tidak ada masalah. La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi. Tu maksilah qasirah. Ayatihi wa rasulihi, maksilah pendek. Wa rasulihi pun sama. Kuntum, ikhfa. Tum tastahzi'un, dengung tak? Mim mati temu ta? Tak dengung. Mim mati bertemu mim dan ba saja, hak dia dengung. La ta'tadhiru qad kafartum. Ra tebal. Ra mati sebelumnya berbaris di atas. Qad qalqalah. Tak dibaca qad kafartum. Qad qalqalah. Wajib qalqalah. Qalqalah sughra di tengah-tengah, kan? Kafartum, ra tebal, kafar. Tapi jangan muncung, jangan kafar. Sebab ra ni bukannya baris dhammah, sebelumnya bukan baris depan. La ta'tadhiru, ta'tadhiru tebal dan muncung sebab baris depan. Kafar, kontrolnya di bibir bawah, udara keluar naik ke atas, jadilah huruf tebal. Kafartum ba'da imanikum in na'fu'an. Nun mati bertemu nun, hukumnya ya waw mim nun, idgham ma'al gunnah. Boleh tak bagi idgham mutamathilain? Ni selalu orang keliru. Jawabnya boleh. Kita boleh idgham, kita kena faham mutamathilain ataupun mithlain sama. Mithlain, mutamathilain maksudnya tamathul, saling menyerupai. Kadang-kadang dua huruf yang saling menyerupai ini, maksudnya nun dengan nun, mim dengan mim, kadang-kadang berlaku idgham, kadang-kadang tak berlaku idgham. Bertemu dua huruf sebelah-sebelah tapi tak berlaku idgham. Boleh jadi macam tu. Jadi mutamathilain tak mesti idgham. Boleh jelas. Apa panggil mutamathilain? Sebab apa panggil idgham mutamathilain? Sebab ada satu sifat pada ayat ini, iaitu huruf yang sama bertemu. Dah buat apa juga panggil idgham ma'al gunnah, boleh juga, tak ada masalah. Sebab nun mati bertemu dengan nun, boleh panggil idgham ma'al gunnah. Selalu orang keliru bab mutamathilain ke, dia kata idgham ma'al gunnah. Jawabnya orang panggil pokmat pomen. Dah pokmat mi kari. Mana satu betul? Dua-dua betul. Pomen pun dia, buat mi kari pun dia. Ada dua sifat pada diri. Jadi tak usah nak kepala. Pokmat tu bukan pomen. Pokmat mi kari. Pomen. Tak. Padahal dua-dua sifat dia belaka. Mutamathilain pun dia juga. Tak. Ma'al gunnah. Tengok sudut yang berbeza. Kan? Macam orang buta dia balah bak gajah. Tak. Dia kata gajah ni laju. Tak. Gajah mana laju? Ni geng buta balah. Gajah ni besar, dia kata. Sayang aku kata gajah besar. Tak. Salah belaka. Gajah ni gagah. Padahal sifat gajah belaka tu, kan? Kemudian dia kata inna afu'an ta'ifatin minkum nu'adzib anta. Dengung anta, ikhfa hakiki, ta huruf tebal. Anta, jangan baca anta, agak tebal sedikit. Ta'ifatin minkum, tanwin bertemu dengan mim. Maka dengung juga. Minkum, nun mati, mim apa dia? Minkum, nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki. Nu'adzib, qalqalah. Nu'adzib ta'ifatan. Ta pun sama, jangan muncung dengan ta. Dia bagi atas tak muncung.
ta'ifatan bi. Ta'ifatan itu asalnya tanwin. Macam mana tuan-tuan nak tahu kalimah tu tanwin ke tak? Kalau ada mim kecil, yang pertama tengok mim kecil. Yang kedua, kalau isim, kata nama, dia tidak ada alif lam, dia mesti ada tanwin. Tuan-tuan tengok, mana-mana dalam Quran tuan-tuan jumpa perkataan yang ada alif lam, dia tak akan ada tanwin. Yang ada tanwin tak akan ada alif lam. Tengok macam tu, inna'fu an ta'ifatin, mula-mula tu ada tanwin tak? Tak ada alif lam. Jadi yang kedua, ta'ifah tu juga adalah kata nama. Kata nama ni dia ada alif lam ataupun tanwin. Asalnya ta'ifatan, tapi dia buang satu baris dalam resam Uthmani, digantikan dengan mim kecil. Dia nak bagi tahu kat sini awak baca iqlab terus. Baca iqlab. Maksudnya tanwin bertemu ba, jadilah iqlab. Ta'ifatan bi, dapat kami bi. Ta'ifah tak boleh ta'ifatan bi. Bi annahum kanu mujrimin. Qalqalah, mujrimin qalqalah. Habis berkaitan dengan hukum tajwid secara ringkas. Jadi dalam ayat ini, apakah tajuk yang kita nak bagi daripada 62 sampailah ke 66? Iaitu ayat ini menerangkan tentang keadaan orang munafik. Keadaan ini menerangkan tentang orang-orang munafik yang berpaling daripada peperangan Tabuk. Dan kemudian mereka mengemukakan janji-janji, sumpah yang palsu. Dan kebimbangan mereka daripada turunnya ayat Allah Ta'ala membongkar rahsia mereka, sikap-sikap mereka. Ayat ni dia ada 3 tajuk utama dia. Yang pertama, terang tentang golongan munafik yang lari daripada peperangan Tabuk. Yang kedua, iaitu mendahulukan janji ataupun sumpah palsu, dan mereka bimbang daripada turunnya ayat Quran yang membongkar tentang siri-siri penipuan dan sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Okey, tengok daripada ayat yang pertama. Kita tengok dulu pada terjemahan. Tengok, siapa nak baca boleh baca. Siapa? Terjemahan. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredaanmu, padahal Allah dan Rasulnya yang lebih patut bagi mereka untuk mencari keredaan jika mereka adalah orang yang beriman. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahawasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah tempat baginya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. Okey, yahlifuna, tengok sikit perkataannya. Yahlifuna daripada perkataan halafa yahlifu. Yahlifu, dia bersumpah. Kalau yahlifuna, mereka bersumpah. Yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Lakum, terhadap kamu. Kum di sini merujuk kepada orang beriman. Mereka pergi jumpa dengan orang beriman, mereka sumpah. Minta maaf lah, sumpah pun memang tak niat pun nak buat gini, memang tak ada, demi Allah. Mereka pergi berhadap orang beriman supaya apa dia? Liyurdukum. Lam di situ dia panggil lamut ta'lil, lam yang nak menerangkan tentang tujuan sumpah mereka. Kenapa? Irdaul mu'min, nak mencari persetujuan orang mukmin. Supaya orang mukmin kata, tak apa, betul dah muka apa tu, hak musuh tu betul dah, tindakanmu tu betul dah. Dia nak dapatkan sokongan daripada orang mukmin atas perbuatan jahat mereka sebelum. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ay yurduh. Dan sedangkan Allah dan juga Rasulnya, sedangkan hal keadaan Allah dan Rasulnya itu ahaqqu ini isim tafdhil. Kalau orang ngaji bahasa isim tafdhil macam akbar. Kalau kabir maknanya besar, yang besar. Kalau akbar, yang paling besar. Kalau saghir, kecil. Kalau asghar, lebih kecil, paling kecil. Kalau haqqun, kebenaran. Ahaqqu, yang lebih patut dan benar. Itu maksud ahaq, isim tafdhil. Wallahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya itu ahaqqu, lebih patut, lebih benar, lebih sebenar-benarnya ayyurduhu, untuk mereka mencari redha. Dan yurduhu daripada perkataan irda, maksudnya mencari redha. Mencari redanya, redha Allah dan juga Rasulnya. In kanu, in maknanya jika. In maknanya jika. Kanu, keadaan kamu itu, kanu
keadaan kamu itu mukminin, kalau kamu benar-benar beriman. Maksudnya kalau awak betul-betul beriman, awak tak akan cari redha orang beriman dulu, awak akan cari redha siapa dulu? Allah dan juga Rasulnya dulu. Sebab itu merupakan panutan orang beriman. Ni awak nak sekadar nak cari crowd supaya sokong benda awak buat, nak carikan keramaian. Populis nak cari orang supaya sokong dia. Konon-konon nampaknya dia betul. Nabi Kemudian alam, alif dekat depan tu dia panggil alif istifham, alif pertanyaan. Lam, adakah tidak? Tapi tanya dalam bahasa Arab memang asalnya tanya nak tahu. Tanya dengan tujuan dia panggil istifham, kita nak minta faham. Yang kedua tanya, kita dah bincang, tanya dengan tujuan untuk menempelak. Tanya kan, nak ngata. Mu ambil dia kerja dengan mu. Contoh kan, kita tahu ada orang bermasalah, dia ni jenis khianat macam mana. Oh, mu ambil Mamat kerja dengan mu. Tanya tu tanya dia, bukan tanya nak tahu, tanya nak ngata orang panggil. Boleh. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala tanya, alam, adakah tidak ya'lamu, mereka mengetahui. Siapa mereka ni? Iaitu orang-orang munafik tadi tu. Annahu may yuhadidillah, bahawasanya sesiapa yang yuhadid, maksud yusyaqi, yang orang panggil menentang ataupun membuat kepayahan terhadap Allah dan juga Rasulnya, fa anna lahu, maka bahawasanya baginya, yakni bagi siapa? Lahu tu lil munafiq, bagi orang yang buat payah tu tadi tu, nar jahannam, iaitu neraka jahannam. Macam mana keadaan dia duduk dalam neraka jahannam? Khalidan kekal. Bukan setakat kena selam dalam neraka. Yang pertama azab dia kena selam dalam neraka. Azab yang kedua apa dia? Khalidan daiman finnar. Kita kalau kena api dah azab dah. Tapi kalau kena api orang pegang tangan, kan lagi azab. Jadi bukan setakat nar jahannam khalidan fiha, kamu kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim. Dzalika, kalau orang belajar bahasa Arab, menunjukkan kepada ismul isyarah lil ba'id, isim isyarah yang menunjukkan jauh. Yang demikian itu al khizyul azim, kehinaan yang teramat besar. Sedangkan kalau kita tengok, bilakah mereka buat perbuatan hina ni? Sekarang. Tapi Allah Ta'ala kata yang demikian itu jauh, merupakan kehinaan yang besar. Dzalika ni nak menunjukkan kepada benda yang jauh. Di sini kata para ulama, salah satu daripada unsur balaghah. Unsur balaghah dia kata apa dia? Dalam kaedah bahasa Arab ada satu kaedah, menggunakan, dipanggil isim isyarah yang jauh, isim isyarah yang jauh dengan tujuan nak memberikan bahawasanya benda tu benda yang besar. Maksudnya apa dia? Perbuatan dia yang sekarang ni, kesannya bukan setakat sekarang je, tapi berterusan sampailah ke hari kiamat sana tu. Tu guna dzalika. Contoh Allah Ta'ala sebut apa dia? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, yang demikian itu kitab. Kitab yang demi kitab itu mana? Seolah-olah macam jauh, padahal kitab yang duduk tangan kita ni dzalikal kitab. Sepatutnya hadzal kitab, kitab ini la raiba fih, tidak ada keraguan. Ini maksudnya dekat, dzalika jauh. Nak menunjukkan satu isyarat, kata para ulama, menggunakan isim isyarah yang jauh. Isim isyarat maksudnya tunjuk, kata tunjuk yang jauh kepada benda yang dekat, nak memberi makna balaghah, maksudnya sastra. Nak menunjukkan orang yang berpegang dengan Al-Quran, bahagianya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang bertakwa, bukan setakat atas muka bumi, tapi sampai bila? Akhirat sana. Sampai akhirat sana tu dia duduk di atas jalan kebenaran dan merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitab. Macam di sini, dzalikal khizyul azim. Perbuatan kamu itu ruginya besar sana. Maksudnya bukan setakat di sini. Al-azim maksudnya besar. Kalau nisbah pada Allah, agung. Azim di sini perbuatan yang kehinaan yang besar. Okey, kemudian kita baca pada tafsir semua. Berkaitan dengan ayat yahlifuna billahi lakum liyurdukum, mereka bersumpah untukmu dengan nama Allah untuk mencari redha-Mu. Qatadah berkata, disebutkan kepada kami bahawa seseorang dari kaum munafik berkata,
Demi Allah, sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik dan paling mulia di antara kami. Jika yang dikatakan Muhammad itu benar, tentunya mereka itu lebih buruk dari keldai. Qatadah mengatakan bahawa perkataan itu didengar oleh seorang Muslim, lalu dia berkata, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad adalah benar dan kamu lebih buruk dari keldai. Beberapa orang mengadukan permasalahan itu kepada Rasulullah SAW, lalu maka Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang bersangkutan menghadap beliau. Kemudian beliau berkata kepada orang tersebut, apa yang membuatmu mengatakan demikian? Orang itu lalu bersumpah bahawa dia pernah dengar, dia tidak pernah mengatakan yang demikian itu. Maka orang yang muslim tadi berkata, ya Allah, benarkanlah pihak yang benar dan dustakanlah pihak yang dusta. Maka Allah menurunkan ayat ini. Okey, jadi di sini Al-Imam Ibn Kathir dia memulakan dengan sababun nuzul kepada ayat. Ini dipanggil sababun nuzul, sebab turun ayat. Ayat ni ada sebab turun. Sebab turun dia seperti mana yang diriwayatkan oleh Qatadah bin Abi Di'amah, salah seorang daripada kibarut tabi'in, tabi'in yang besar, yang dam guru dengan ramai sahabat. Dia kata apa dia? Orang munafik kata kepada Nabi SAW, dah, kalau benarlah kata Muhammad itu, nescaya kami lebih buruk daripada keldai. Maksudnya nak beritahu Muhammad tu mengarut. Dah, ngarut je dia tu. Dia nak mengatakan Nabi ni karut, dusta, cakap benda dongeng. Ada orang Islam dengar. Orang Islam sampaikan benda ni pada Rasulullah. Bila sampai pada Nabi, Nabi panggil, Nabi kata, betul ke kata gitu? Dia kata, demi Allah. Ni perangai munafik ni, berhimai dengan nama Allah. Demi Allah dan Rasul, sama sekali aku tak pernah sebut kata-kata tersebut. Lalu di sinilah ada sahabat yang berdoa, ya Allah, benarkanlah pihak yang benar, turunkan petunjuk kamu. Macam kita doa tu, Allahumma arinal haqqa haqqan, tunjukkan kepada kami kebenaran itu satu kebenaran, dan dustakanlah pihak yang dusta. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat. Ayat ini Allah Ta'ala sebut, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Bukan nak ni sangat, sebab nak dapat sokongan saja, takut. Okey, kemudian dia kata, Allah SWT, alam ya'lamu annahu man yuhadillah wa rasulah. Tidakkah mereka, yakni orang munafik, mengetahui bahawasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, yakni barang siapa yang menentang, memerangi dan menyisihi Allah, padahal dia berada di satu batasan dan Allah serta Rasulnya di batasan yang lain, fa'anna lahu nar jahannam khalidan fiha, maka neraka jahanamlah tempat baginya, dia kekal di dalamnya, yakni dihina dan diseksa. Dzalikal khizyul 'azim, itu adalah kehinaan yang besar, yakni inilah kehinaan dan kesengsaraan yang mendalam. Nampak? Itu tu merujuk kepada nar jahannam. Maksudnya perbuatan dia sekarang tu beri bekas sampailah ke sana nanti. Bukan sahaja di sini. Jadi itu perkataan yuhadidi daripada perkataan hadada yuhadidu muhadatan. Itu dalam kaedah bahasa Arab lah, asal bagi yang biasa mengaji. Dan muhadah maksudnya orang yang mencabar, orang yang menyelisihi, yang melawan, melawan Tuhan, melawan Tuhan. Okey, kemudian dia kata apa dia? Dia kata ayat seterusnya. Tafsirannya kata dia mana? Okey. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Okey. Hadara yahdharu, iaitu perkataan maksudnya berwaspada. Hadran ni perkataan hadar, maksudnya berwaspada. Jadi orang munafik berwaspada, bimbang-bimbang, takut-takut, antunazzala, diturunkan kepada atas mereka itu suratun, satu surah, satu ayat daripada Allah, tunabbi'uhum, dari perkataan nabba'a yunabbi'u, tunabbi' maksudnya yang menceritakan. Naba' kan kita baca surah An-Naba' maksudnya cerita. Naba, kalau nabba'a yunabbi'u, tunabbi'u maknanya yang menceritakan hal keadaan mereka dalam hati mereka. Fi qulubihim, qulub jamak kepada qalbun satu, qulub maksudnya hati-hati. Qul,
Qul di sini maksudnya katakanlah. Qul dia mesti ada pelaku, dia fa'il amar, fa'il kata kerja suruh. Katakanlah. Tuhan suruh siapa kata ni? Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Istahzi'u daripada perkataan istihza, maksudnya ejeklah. Istahzi, Allah Ta'ala pesan pada orang munafik, istahzi'u, ejek-ejeklah kamu. Ni pesanan apa? Adakah? Ni perintah ni. Kalau kita belajar dalam usul fiqh, al-amru yufidul wujub, perintah menunjukkan wajib. Tapi di sini bukan perintah pensyariatan. Nampak? Sini ni bukan perintah macam aqimus solah. Tu perintah tu. Sini pun perintah. Istahzi'u, perintah di sini dengan maksud apa ni? Menempelak. Sebab takkan Allah Ta'ala nak suruh ejek Nabi. Dan ejek Nabi bermaksud hina hukum Allah sendiri. Jadi di sini Allah Ta'ala suruh dengan makna buat terus. Innallaha mukhrijun, Allah Ta'ala akan mengeluarkan apa yang kamu takut. Tahzarun maksudnya apa yang kamu duk bimbang-bimbang, Tuhan akan keluarkan itu. Jadi dia kata seterusnya, Mujahid berkata bahawa mereka bercakap-cakap di antara mereka, dan mereka berkata, mudah-mudahan Allah tidak menampakkan rahsia kita ini. Ayat ini serupa dengan firman Allah Ta'ala pada ayat lainnya, وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai salam yang ditentukan Allah untukmu, dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu. Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, jadi ayat ini ditafsir, disebutkan oleh Mujahid. Siapa Mujahid? Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr, anak murid kepada Sayyidina Ibnu Abbas, kan? Kita dah bincang dulu awal-awal dulu. Jadi dia kata apa dia? Dia kata orang munafik tu duk cakap-cakap sama-sama mereka. Tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak nampakkan rahsia kita. Ayat ini juga yang disokong oleh ayat lain, yang mana Allah Ta'ala sebut tadi, wa idza ja'uka hayyuka. Jadi antara dua ayat ni menafsirkan salah satu dengan yang lain. Tak? Ayat ni nak faham macam mana? Orang munafik takut-takut. Jadi dia kata apa dia? Bila diberi salam kepada Nabi, beri salam dengan salam yang bukan salam yang diajarkan oleh Allah. Maksudnya salam dengan tujuan apa ni? Mengutuk dan mengeji Nabi SAW. Kemudian dia mempermainkan ayat Allah. Dia kata apa dia? Apa Tuhan tak seksa pun kita? Tak ada benda pun. Ni semua karut Muhammad belaka, dia kata. Tuhan tak ada seksa kita. Walhan Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya, Tuhan tangguh azab pada umat Rasulullah SAW, daripada surah Al-Mujadilah. Okey, kemudian terusnya Allah SWT berfirman dalam ayat ini, Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu, yakni Allah akan menurunkan kepada Rasulnya apa yang akan mengungkapkan urusan kalian dan yang akan membuat kalian malu, seperti firman-Nya, am hasiban ladina fi qulubihim maradun an la yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la ara'aynakahum fala 'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahawa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka, dan kalau kami menghendakinya, nescaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Untuk itu Allah Ta'ala mengatakan dahulu surah ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Fadhihah. Iaitu yang meningkat keburukan orang-orang munafik. Okey. Jadi daripada sini kita tengok, qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Yang pertama sekali tuan-tuan boleh tulis kaedah. Fa'il amar di sini, kata suruh di sini, iaitu suruh dengan tujuan mencela ataupun menempelak.
Sebab kalau kita belajar dalam usul fiqh, suruh ni asalnya wajib. Nah, tapi suruh di sini suruh dengan makna Allah Taala menempelak. Itu yang pertama. Allah Taala kata kami akan mengeluarkan mukhrij. Aku ini seorang mukhrij, iaitu yang mengeluarkan apa yang kamu bimbang. Ayat ini ditafsirkan, disokong oleh ayat yang dalam surah Muhammad, surah yang ayat 29 ke 30. Dan ini kita dah sebut salah satu daripada metodologi yang digunakan oleh Ibnu Kathir, iaitu yang pertama sekali dia menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Macam ayat tadi tu, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim, dia bawa mari ayat lain daripada surah Al-Mujadilah untuk menyokong kenyataan tersebut. Yang kedua, qul istahzi'u ini disokong oleh ayat yang lain. Orang yang ada penyakit dalam hati ni, Allah Ta'ala kata la arainakahum fa'ala araftahum bisimahum, kamu akan tahu tanda-tanda mereka. Kenalah dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut di atas. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Hak ni tafsir, hak ni tafsir ni. Sebab apa? Ini metod yang terbaik. Kerana apa dia? Yang paling berhak menafsirkan satu-satu perkataan yang diucapkan oleh kita, siapa dia? Kita sendiri ya. Kalau orang salah faham perkataan kita, jangan sekali kena tanya siapa? Tanya tuan badan. Kalau tuan badan tak ada, tanya siapa? Orang yang paling rapat dan paling biasa dengan diri dia. Sama ada kawan rapat dia ataupun anak murid dia. Ini metodologi ini digunakan dalam mazhab yang 4. Metod ni digunakan. Perkataan al-imam, siapa tafsir perkataan al-imam? Imam sendiri tafsir. Imam Syafi'i sebagai contoh. Kalau tak ada Imam Syafi'i, orang akan rujuk Imam Muzani, orang akan rujuk kepada Imam Baydawi sebagai contoh, anak murid kepada beliau lepas pada tu. Okey. Kemudian dia kata, Qatadah kata surat tu bukan surah. Surah ini dinamakan surah Al-Fadhihah. Fadhihah. Oh tak ada ibu, tak betul. Pendek je. Alif lam fa alif lam fa alif dad ha tak marbutah. Fadhih daripada perkataan fadhaha. Fadhih maknanya yang membongkar. Surah yang membongkar. Fadah, bongkar. Itu dipanggil surah Al-Fadhihah. Okey, kemudian dia kata dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main sahaja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf kerana kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertaubat, nescaya kami akan mengazabkan golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Okey, tengok dia kata apa dia. Walain, lam di situ orang dipanggil lam mulqasam, lam penguat, dan sungguhlah. Walain jika sa'altahum, sa'alta maksudnya engkau tanya. Sa'alta, ta di situ merujuk pada, kalau kita terjemah, awak tanya. Kalau awak tanya, siapa awak di sini? Rasulullah. Kalau awak tanya mereka, siapa mereka? Orang munafik. La yaqulunna, nescaya mereka akan katakan. Yang la yaqulunna di situ dua huruf penguat. Yang pertama lam. Tuan tengok lam. Lam tu dipanggil lamut taukid, lam penguat. Nun itu dipanggil nunut taukid, nun yang terikat, yang masuk pada fa'il mudhari' untuk menguatkan perkataan ni. Maksudnya demi sesungguhnya jika, atau kalau terjemah sebiji-sebiji, lam tu dipanggil lamul qasam. Dan demi sesungguhnya jika sa'altahum, kamu ataupun awak tanyakan kepada mereka. Siapa awak? Rasulullah. Mereka iaitu orang munafik. La yaqulunna, nescaya sungguh-sungguhlah. Kalau nak terjemah, bukan kata Allah Ta'ala tak kata, mereka akan berkata. Kalau sebut gitu, tak apa nak kuat ayat tu. Mungkin kalau kita sebut nescaya mereka berkata, betul ke mereka kata? Sungguh lah. Ya ke tak? Sungguh-sungguhlah. Tuhan nak beritahu. Maksudnya mungkin ada orang yang tak percaya. La yaqulunna, untuk nak beritahu, sungguh-sungguhlah mereka akan katakan innama. Kalau inna maksudnya sesungguhnya, innama hanya senya kunna, kami ini nakhudu wa nal'ab, kami ini hanyalah bergurau senda dan bermain-main saja.
Jadi dia jumpa dengan Nabi, dia kata, demi Allah wahai Rasulullah, kami duk cakap pasal Quran, pasal kamu ni, yang kamu duk dengar-dengar daripada mulut orang. Kami tak duk niat lain langsung, melainkan satu niat saja, iaitu kami nak bergurau je. Kami dalam hati beriman, kami gurau semata-mata. Itu makna dia, innama, hanya senya kami bergurau. Dia akan cakap gitu. Kata Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, abillah, adakah dengan ayat Allah? Alif dekat situ, hamzah dekat situ panggil hamzah tanya. Hamzah dekat situ tuan-tuan, hamzah istifham, yakni hamzah tanya. Adakah dengan ayat Allah, dengan Allah Ta'ala dan juga ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu bermain-main? Tanya dekat sini tujuan apa tuan-tuan? Tanya kat sini, tanya nak tahu ke tanya apa? Tanya menempelak. Tak ada, tanya menempelak. Patut ke kamu mainkan ayat Allah? Patut ke kamu mainkan utusan Allah yang memberikan rezeki pada kamu, yang bantu kamu, yang menyenangkan kamu, main ayat Allah? Tanya tu tanya nak marah. Allah Ta'ala menempelak perbuatan mereka. Lalu kata Allah, la ta'taziru, jangan kamu minta keuzuran, jangan kamu minta kemaafan. Jangan kamu duk minta-minta cakap dengan Muhammad gitulah, cakap dengan Rasulullah gitu. Qad kafartum, sesungguhnya kamu telah kafir. Sebab apa kafir? Sebab bermain dengan ayat Allah Ta'ala. Kata para ulama, al-hazlu bil kufri kufrun, bermain dengan kufur kafir. Bermain dengan kufur adalah kafir. Dalam Islam ni, yang ijma' para ulama menyatakan, sesiapa yang bermain dengan perkataan kufur, maka dia boleh jadi kafir. Sebab tu kata ulama kata, kafir ni boleh jadi kafir bukan setakat bermain dengan dia menyebutkan dengan serius, tapi dengan mulut semata-mata, dengan tujuan memperolok-olokkan suruhan Allah, boleh jadi kafir. Perbuatan memperolokkan ayat Allah, dalilnya apa dia? Orang-orang munafik. Jadi qad kafartum, kamu dah jadi kafir. Orang yang sebab tu ulama sebut salasun jidduhunna jiddun, ada 3 perkara yang kamu main-main, kamu akan jadi betul. Yang pertama apa dia? Ada yang pertama disebut at-talaqu wan nikahu. Ada 3 benda tu kan, talak, nikah. Itu masih lagi ada khilaf sebagian ulama, tapi dalam bab ini sepakat para ulama kata bermain dengan kufur boleh jadi kafir. Jadi kafartum ba'da imanikum, lepas pada kamu beriman, inna'fu an ta'ifatin minkum, jika kami memaafkan sebahagian kumpulan, satu kelompok daripada kamu, kami akan pasti akan mengazab kelompok yang lain, kerana kamu adalah orang jahat, mujrim, daripada perkataan ajrama, penjenayah, melakukan satu jenayah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di sini apa dia? Maksudnya di sini, orang munafik kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala masih buka pintu taubat pada diri dia. Sebab ada orang munafik yang bertaubat. Inna'fu an ta'ifatin minkum, kata Allah Ta'ala, jika kami memaafkan. Allahumma innaka afuun karim. Afu daripada perkataan al-afu ni, na'fu ni. Na'fu ni kata kerja. Jika kami memaafkan, menghapuskan dosa sebahagian daripada kamu kerana mereka bertaubat, hak lain, hak tak taubat tu kami akan azab, kerana mereka itu adalah melakukan perbuatan jahat. Okey, kita tengok tafsir dia. Dia kata, Abu Bishr Al-Majini berkata dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan lain-lainnya, mereka berkata, seseorang dari kaum munafik berkata, aku tidak melihat para qari kita, melainkan mereka adalah orang-orang yang paling banyak makannya, paling dusta bicaranya, dan paling penakut jika berhadapan dengan musuh. Maka perkara ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Satu orang yang bersangkutan datang kepada beliau yang saat itu telah berangkat dengan mengendarai untanya. Dia berkata, ya Rasulullah, saat itu kami hanya bermain-main. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah, Abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usahlah kamu minta maaf kerana kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu, nescaya kami akan mengazab segolongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dan kedua kaki orang tersebut membentur batu. Akan tetapi Rasulullah SAW sama sekali tidak menoleh kepadanya sedang ia memegangi pedang beliau.
Okey, dalam ayat ni, dan kedua kaki orang tersebut membentur batu, yang tu saya kena semak. Pertama bahasa Indonesia, yang kedua saya tak jumpa dalam tafsir yang setakat saya baca lah. Mungkin kena semak lain. Tapi di sini isyarat kepada satu azab lah, satu benda yang Allah Ta'ala beri kepada diri dia, sehingga mana Nabi tak melayani lagi perbuatan orang tersebut. Itu daripada syahid ataupun poin daripada tafsir ini. Jadi daripada ayat ini disebutkan apa dia, bahawasanya apa sebab turun ayat ni. Sebab turun ayat ni, antara sebab Allah Ta'ala sebut qul abillahi wa ayati. Ada orang munafik, dia duduk ejek qari. Qari ni siapa dia? Qari ni bukan hak duduk baca Quran taranum tu. Qari ni penghafaz Al-Quran pada zaman Rasulullah, orang-orang yang bersama dengan Nabi. Dia kata tengok qari-qari kita, dia kata makan banyak, hak banyak kali makan mereka, dia kata dah. Kemudian dia kata paling banyak menipu pun geng-geng ni, dia kata dah. Lepas tu pula dah lah penakut pahit. Nampak dia mencela sahabat-sahabat Nabi SAW dan mempermainkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi mempersendakan sahabat Nabi seumpama mempersendakan Nabi. Sebab tu orang yang sepakat ulama mengatakan siapa yang mengkafirkan sahabat, maka dia boleh jadikan kafir. Jadi tu di antara benda yang berlaku pada puak-puak munafik ni. Okey. Kemudian dia kata apa dia? Dia kata wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Siapa? Dan jika kamu menanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Qatadah berkata, maka ketika Nabi SAW di perang Tabuk, sementara sekumpulan orang munafik berjalan di depan beliau dan berkata, orang ini mengira akan menaklukkan istana dan benteng Romawi, sungguh mustahil. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi SAW apa yang mereka takutkan. Beliau berkata, datangkan mereka kepadaku. Setelah mereka datang, beliau berkata, kalian berkata begini dan begitu. Maka mereka bersumpah dan mengatakan bahawa mereka hanya bercanda dan bermain-main. Ada golongan munafik yang minta izin dengan Nabi. Kita dah bincang dulu, tak pergi perang. Nabi ada orang ikut, tapi ikut dia buat apa dia? Ni dia buat kucar. Dia ikut-ikut dia buat kucar. Dia kata boleh Muhammad duduk telitah benda-benda gini, kan? Boleh Rasulullah duduk telitah benda nak menawan Rom. Dia ingat dia siapa? Romawi, kerajaan yang besar. Arab pada ketika tu walaupun dia gagah, tapi bila mana nak menentang Rom, surrender. Rom dan juga Parsi merupakan dua empire yang besar pada ketika itu, menyebabkan munafik ni mempersendakan Nabi. Sebab apa dia sendakan Nabi? Sebab apa dia tak nampak kemenangan ada? Sebab mereka ni hakikatnya tak ada iman pun. Tak ada iman. Kalau orang ada iman, dia tak pelik pun boleh mendapat kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit mengalahkan kumpulan yang banyak. Dalam sejarah Islam berapa kali orang Islam ramai? Tu pun dalam peperangan Hunain yang kita bincang sebelum ni. Peperangan Hunain, orang Islam idh a'jabatkum kathratukum, berbangga dengan ramainya jumlah mereka. Confirm hari ni menang. Apa menang? Dah kita ramai ke hari ni. Allah Ta'ala kata apa dia? Mereka berbangga dengan wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Bumi ni orang Muslim, orang mukmin rasa sempit, macam tak ada tempat nak lari. Seluas-luas bumi dia rasa bumi ni sempit sungguh-sungguh. Sebab apa? Bergantung dengan jumlah. Bergantung dengan jumlah, lupa gantung dengan Allah. Jadi tu je bukan ramai sangat, yang lain semuanya sedikit. Dia orang munafik, dia tak ada iman, dia tak nampak kemenangan tu boleh datang daripada Allah Ta'ala. Okey, kemudian dia kata firman-Nya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak usah kamu meminta maaf kerana kamu telah kafir sesudah beriman, yakni disebabkan oleh olokan-olokanmu itu. In ta'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah, jika kami memaafkan segolongan daripada kamu dan antara kamu bertaubat dan antara mereka bertaubat, nescaya kami akan mengazabkan segolongan yang lain, yakni tidak memaafkan kalian semua. Akan tetapi harus ada sebahagian kalian yang diseksa. Bi'annahum kanu mujrim. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, yakni dosa kerana olokan-olokan yang kecil dan kotor. Okey. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, benda yang boleh kita ambil faedah daripada ayat ini. Yang pertama sekali, kata Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata ta'dadu qabaihil munafiqin. Banyaknya perbuatan-perbuatan keji, berbilang-bilang perbuatan keji orang munafik. Yang pertama apa dia? Sumpah palsu. Yang kedua apa dia? Memerangi Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Yang ketiga apa dia? Iaitu mempersendakan Al-Quran, mempersendakan Nabi dan juga orang beriman.
Dan seterusnya mereka ni bila dah buat banyak perkara, mereka bimbang daripada turunnya ayat Quran yang mendedahkan tentang keadaan jahat mereka. Dan mereka apa dia? Kemudian yang seterusnya, la yaqbalul hazla fid din, la yuqbalul hazlu fid din wa ahkam. Tidak diterima perbuatan bermain-main dalam agama, dan dikira orang yang bermain-main dengan kitab Allah dan juga Rasulnya ini walaupun dengan niat bermain-main, bukan niat nak jadi kafir dah, niat nak memperolok-olok semata-mata, maka ia adalah kufur. Perbuatan tu membawa kepada kufur. Jadi berhak kalau kerajaan ambil tindakan keras pada orang yang buat perangai macam ni. Okey. Kemudian daripada ayat ini menunjukkan apa dia? Dalla qauluhu ta'ala qad kafartum ba'da imanikum ala arba'ati ahkam. Ayat qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kamu telah kufur lepas daripada beriman, tunjukkan kepada 4 hukum. Yang pertama, orang yang mempersendakan agama ini kafir kerana apa dia? Kerana menafikan kehendak iman. Iman, apa makna iman? Asas iman apa dia? Iaitu membesarkan dan mengagungkan Allah. Dah. Kalau orang tanya apa itu iman, asas nak mengenal orang tu ahlul qiblah, orang beriman ke tak, dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah taala. Lawan daripada dia memperolok dan mempersenda. Dalam perbincangan dalam ilmu tauhid secara detail satu hal, tapi nak kenal orang beriman secara mudah, ahlul qiblah ni siapa dia? Ahlul qiblah ni sama ada awak nak beraduh bab salafi tak salafi ke, yang pertama sekali ta'zim Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menghina merupakan orang yang apa dia? Orang yang kufur. Kemudian la yaqtasirul kufru 'ala al-qalbi wa innama yashmalu al-aqwal wal af'al al-mukaffirah. Jadi perbuatan kufur ini tak semata-mata dalam hati. Biasa orang faham hati saja, tak, merangkumi perbuatan. Perbuatan juga boleh membawa kepada kufur. Kemudian qauluhum alladhi sadara minhum kufrun haqiqiyyun wa in kanu munafiqina min qabl wa anna al-kufra yatajaddad. Bahawasanya yang lahir daripada mereka itu adalah kufur yang hakiki. Kufur yang keluar daripada orang munafik itu tadi bukannya sekadar di mulut, tetapi merupakan kufur yang hakiki. Sampai Allah Ta'ala zahir pada lisan dia. Kemudian terjadinya kufur lepas pada mereka beriman pada zahir. Jadi dalam ayat ni menunjukkan bahawasanya apa dia? Menunjukkan mereka ni beriman secara zahir, kemudian Allah Ta'ala nyatakan riddah, murtadnya perbuatan mereka itu, menyebabkan murtad perbuatan mereka itu. Kemudian dia kata at-taubatu 'anil nifaqi awil kufri maqbulatun. Taubat seorang munafik terima ke tak? Berdasarkan kepada ayat ni dan beberapa ayat yang lain daripada Al-Quranul Karim, mana-mana orang munafik yang bertaubat daripada perbuatannya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berterusan, maka baginya neraka jahanam. Okey. Kemudian daripada ayat yahlifuna billahi lakum, qabulul yamin al-halif wa illam yalzam al-malhuf lahu ridha. Jadi bagi orang-orang hak bersumpah, maka sumpahnya itu terpakai. Sumpahnya terpakai. Jadi sumpahnya tadi tu ialah awak dah bersumpah, zahirnya sumpah awak itu terpakai. Maksudnya dikira awak seorang yang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Jadi kalau awak langgar hukum sumpah, awak layak dikenakan hukuman pada diri awak. Jadi itulah beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala membongkar dan sebahagian daripada orang perangai orang-orang munafik. Jadi kita ambil sikit lagi lah daripada ayat sebelum kita rehat, daripada sifat munafik, awsaful munafiqin wa jazaohum al-ukhrawi, sifat orang munafik dan juga balasan mereka di akhirat kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم Okey, tengok sikit pada hukum tajwid. Al-munafiquna mad asli. Wal munafiqatu mad asli. Alif lam tu alif lam apa? Alif lam al-qamariyah. Kalau sebut al-qamariyah kan bunyi lam. Kalau asy-syamsiyah tak sebut al-syamsiyah. Jadi ingat gitu je. Al-munafiqun. Kalau sekiranya satu perkataan bermula dengan alif lam dekat depan, alif tu kan dia tak ada baris kan? Memang dia kira baris atas. Al-munafiqun, ar-razzaq, al-matin, ar-rahman, ar-rahim. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Mim mati bertemu mim. Hukumnya dua. Boleh sebut idgham mislain ataupun idgham syamsi ataupun idgham syafawi. Syafawi kerana apa dia? Kerana mim bertemu dengan mim. Mim tu syafawi, maksudnya syifatun, bibir. Syafawi hukum yang dinisbahkan kepada bibir. Idgham maksudnya memasukkan huruf bibir dalam huruf bibir. Syafawi macam Ahmad Nafis bin Azami Al-Malizi. Sebab panggil Malizi? Orang Malaysia. Al-Syafi'i sebab bermazhab Syafi'i. Al-Ash'ari bermazhab Asy'ariyah. Contoh kan. Jadi nisbah dipanggil nisbah. Jadi di sini syafawi maksudnya nisbah kepada bibir. Nisbah kepada bibir. Okey. Kemudian boleh tak panggil idgham mislain? Idgham mislain ataupun mutamathilain boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Macam Pok Mat tadi. Pok Mat bengke, Pok Mat Pomen dengan Pok Mat mi kari. Ingat contoh tu kan. Boleh panggil belaka dua-dua sebab dua-duanya sifat Pok Mat. Ni pun sifat dia hak kedua kerana apa dia? Kerana dua huruf yang sama bertemu. Dua huruf yang cumanya mutamathilain ini dia lebih umum berbanding dengan idgham. Tak mesti mutamathilain itu idgham. Tak mesti mutamathilain itu idgham, dan tak mesti juga idgham tu mesti mutamathilain, tak mesti. Jadi dia tak lazim lah. Okey, kemudian dia kata apa dia? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya'muruna bil munkari, ra nipis, munkari ri bagi bawah. Wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbidu qaf qalqalah wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha. Dekat sini tak edit, jangan baca nasullah, salah. Sebab bertemu dengan alif lam kat lepas pada itu tu daripada nama Allah. Nasullaha fanasiyahum. Inna wujubul ghunnah ataupun wajibul ghunnah. Dengung. Yang ni jangan baca naik bibir lidah ke langit. Innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara. Itu hukum kita biasa jumpa tu. Nara mad asli saja tu. Jahannam hukum wujubu al-ghunnah, nun yang bertasydid. Khalidina fiha hiya hasbuhum
wa la'anahumullah. Mim mati kalau sambung tu dengung ke tak? Ya hasbuhum wa tak ada dengung. Wa la'anahumullah. Ain jaga huruf ain. Huruf ain ditekak bukannya di hidung. Dah. Wa la'a bukan a. Itu kena praktis sikitlah. Wa la'anahumullah wa lahum 'adzabum. Tanwin bertemu mim hukumnya idgham ma'al ghunnah. Muqim mad arid lis-sukun. Okey, tengok apa kata dia. Okey. Al-munafiqun, silakan. Terjemahan. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebahagian dengan sebahagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Okey, al-munafiquna, munafik laki-laki. Allah Taala mention siapa dulu? Muzakkar, lelaki. Wal munafiqat, dan munafik perempuan. Ada tak orang perempuan munafik? Ada, bukan tak ada. Tapi kenapa Tuhan mulakan dengan lelaki? Asyaddud darar. Munafik ni, sifat nifak ni biasa impak dia paling besar sekali datang daripada orang lelaki. Sebab yang biasa bergaul dengan sahabat Nabi, yang tarik orang supaya tak pergi perang. Kan Nabi kata wazirwatu sanamihi jihad. Puncak kepada Islam ini adalah jihad untuk mempertahankan agama dan negara. Kalau negara diserang, maka hancurlah agama dalam negara tersebut. Jadi nak mempertahankan agama, kena mempertahankan negara. Nak mempertahankan negara, kena jihad. Biasa siapa hak tukang ngasuk orang lari pada jihad ni? Al-munafiqun. Munafik laki-laki. Kalau munafik perempuan dihasut biasa orang puan. Hasut orang puan ni taklah mudarat besar sangat. Tak ada lah tukar ubat luka, tukar siap makanan, tak. Tapi hak lelaki ni kalau tak ada, mudaratnya besar. Sebab tu dalam bab zina lain pula. Az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan penzina laki-laki. Was-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Dah zina ni bukan kau orang lelaki banyak. Apa mula dengan orang perempuan kau Ustaz? Sebab orang perempuan pintunya. Kalau orang lelaki nak saja, orang perempuan tak layan, tak jadi. Yang kedua, kerana orang perempuan mudah terpesona dengan pujian. Antara sebab ni. Biasa tengok kadang-kadang masalah dengan tok lelaki dia pergi berjabat. Hak lelaki jenis pandai mulut manis sikit, main kata-kata sikit gini. Awak ni kenapa ni main saya temawak makan, awak cerita masalah awak. Mulalah rasa dihargai konon-kononnya. Hak lelakinya nak benda je. Hak lelaki nak ke zina je. Orang perempuan memerlukan pintu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa dia? Kalau pintu tak dibuka, tak jadi. Az-zaniyatu waz-zani. Bab curi, was-sariqu was-sariqatu. Orang pun ada juga curi, tapi hak handalnya, lajunya biasa laki. Dalam bab ni mudaratnya al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd. Sebahagian mereka itu daripada sebahagian mereka yang lain. Perkataan min menunjukkan musyabahah, penyerupaan. Min di situ merupakan, boleh tulis sikit, musyabahah, yakni penyerupaan. Contoh saya kata macam ni, anta minni wa ana minka. Kamu itu daripada aku dan aku daripada kamu. Apa maksudnya? Maksudnya awak serupa je saya serupa je awak. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Min di sini dengan maksud lil musyabahah, untuk menunjukkan penyerupaan. Ba'duhum min ba'. Sebahagian mereka itu daripada sebahagian mereka lain, bermaksud sebahagian mereka itu menyerupai sikapnya dengan sebahagian mereka lain. Sikap daripada segi asasnya sama. Yang bezanya taktik dan teknik mereka mempersenda. Ada hak mempersenda hukum Allah dulu, yang pasal zakat tu. Kita baca bab zakat, mereka mempersenda hukum Allah. Ada yang mempersenda dengan cara gua bodoh pasal Nabi. Tak lagi. Jenis tak dicakap kodan saja, duduk lepak-lepak saja. Kori-kori makan banyak dia tu. Makan banyak. Duduk saja. Ada peseng gitu. Ada hak peseng hasut orang dalam perang. Masuk dalam peperangan Muhammad. Ada hati nak tawan Rom. Peseng gitu. Jadi perbuatan mereka itu beraneka ragam, tetapi hakikat sifat mereka menyerupai. Ba'duhum min ba'.
Tak, menyerupai. Anta minni wa ana minka. Saya daripada awak, awak daripada saya. Awak dengan saya spesifik. Itu maksud dia. Tak, ya'muruna bil munkar. Mereka menyuruh kepada kemungkaran. Dalam ayat ini Allah Taala menggunakan fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' antara makna yang tersirat daripada fi'il mudhari' ni present tense lah. Tak. Amara ya'muru. Ya'muruna ramai. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan tak kata abidu, ya'budun. Fi'il mudhari' juga dia membawa makna al-istimrar wad dawam, bermaksud perbuatan itu berterusan. Allah Ta'ala kata, tidaklah aku cipta jin dan manusia liya'budun, melainkan untuk beribadah pada aku. Maksudnya bukan sekali ibadah, berterusan beribadah sampai awak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, abdi pada Allah, mempertuhankan Allah. Jadi di sini ya'muruna bil munkar. Macam mana sikap mereka? Ni Allah Taala mula bongkar ni. Yang pertama tadi, dari segi prinsipnya sama, menyerupai satu dengan yang lain. Mereka sentiasa menyuruh kepada kemungkaran, benda yang bercanggah dengan kebaikan, benda yang syarak tak redha. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan sering menegah daripada perbuatan yang baik. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Apa maksud genggam tangan? Iaitu asyuhu wal bukhlu, bakhil dan kedekut pahit, haji bakhil. Ada lagi qabada yaqbidu, dia daripada perkataan qabada. Qabada maksudnya genggam ni, qabada. Ini masuk qabada. Ni asal masuk qabada. Ini dipanggil dalam kaedah bahasa dipanggil kinayah. Kinayah, satu kinayah, satu perumpamaan. Allah Ta'ala kata mereka menggenggam tangan mereka. Kinayah ni boleh ambil makna zahir. Kalau ambil makna zahirnya gini, genggam tangan. Kalau ambil makna kinayah dengan maksud kedekut, orang genggam kedekut lah, mari mana boleh, okay. Mana boleh aku ni, kan. Okay. Kama anna bastal yad Allahu yabsutur rizqa. Tak ada sebut Allah Ta'ala membentangkan. Basatul yad maksudnya membentangkan tangan. Bentang tangan macam mana? Ambil. Ada lawan pada qabdul yad, bastul yad, iaitu membentangkan ataupun membuka tangan, dengan erti kata orang yang pemurah. Kemudian kata apa dia? Wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka apa dia? Mereka kedekut, menggenggam tangan mereka. Nasullaha fa nasiyahum. Jaga-jaga di sini. Mereka lupa kepada Allah dan Allah lupa pada mereka. Allah lupa. Lupa tu kan sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada bersifat lupa. Di sini dalam bab dipanggil, dalam kaedah balaghah dipanggil musyakalah. Musyakalah menggunakan perkataan yang sama tetapi membawa makna yang berbeza. Maksud lupa, apakah yang terhasil daripada lupa? Lupa tak mempedulikan. Bila kita lupa, kita tak mempedulikan perkara tersebut. Orang munafik, dia lupa kepada Allah, dia tidak mempedulikan soal ketaatan kepada Allah. Tu natijah dia. Allah Ta'ala lupa pada orang munafik, bukan lupa maksudnya hilang daripada ilmu Allah Ta'ala. Tuhan tahu perangai dia. Tapi dengan maksud Allah Ta'ala meninggalkan mereka daripada rahmatnya. Tuhan tinggalkan mereka daripada rahmat. Tu maksud dia. Dan sebab tu tuan-tuan, kita dah sebut luka kaedah. Kalau kita jumpa mana-mana ayat yang makna zahirnya itu menyerupai, dipanggil menyerupai makhluk, maka kita ambil natijah ataupun hasil daripada makna tersebut. Contoh, Allah Ta'ala sebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan urat tengkuknya. Kalau kita fikir ambil zahir, apa dia? Urat tengkuk kita Allah Ta'ala dekat lagi. Bermaksud apa dia? Tuhan mengambil tempat. Betul tak lagi? Tuhan mengambil tempat. Yang kedua, Tuhan berbilang-bilang. Tuhan saya, Tuhan Abang Sri, Tuhan ni, Tuhan ni, Tuhan ni. Ramai banyak tu Tuhannya. Jadi membawa kepada perkara yang mustahil terhadap Tuhan. Jadi apa maksud dekat? Dekat, perkataannya dekat. Kita ambil hasil daripada perkataan dekat. Apa yang terhasil bila kita dekat? Contoh, kita ada kawan dekat, kawan rapat. Kita tahu dia minat makan apa, dia suka buat apa waktu lapang, dia suka buat benda, berbanding dengan kawan jauh. Jadi yang terhasil daripada dekat apa dia? Iaitu pengetahuan, ilmu. Allah Ta'ala lebih dekat daripada orang kamu tu sendiri. Bermaksud Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang diri kamu daripada kamu tahu tentang diri kamu.
Ni cara berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik itu mereka adalah orang yang fasik. Fasik ni sebab apa? Fasik tadi kan bukan kau orang munafik, pertama kita kena faham dia kafir. Dia kafir. Kita dah sebut tadi mereka adalah kafir sebab mereka mempermainkan ayat Allah Taala. Tapi disebut dengan fasik. Fasik ni kan ustaz Islam lagi fasik. Fasik merujuk kepada perbuatan jahat mereka. Kalau melihat kepada perbuatan jahat mereka, mereka adalah fasik. Kalau melihat kepada perbuatan kafir tak kafir, kita nak hukumkan kafir ke tak? Kafir, kufur. Perbuatan mereka tu kufur dan juga jahat. Maksudnya perbuatan dia ada dua sifat. Sebab tu Allah Taala panggil fasik. Fasik ni ada orang buat jahat tak sampai jadi kafir. Ada tak? Orang tak semayang, ustaz kadang saya letih, ustaz saya dari balori ustaz. Tak, saya balik jadi saya jamak semua sekali solat saya. Tu pun kadang-kadang niat nak jamak tapi tak terbuat dia kata. Tak, dosa tu ya ustaz, saya tahu memang dosa. Saya pun berasa benda tu. Tapi dia membenarkan hukum Allah. Yang ni fasik ke tak? Fasik. Tapi kafir ke tak? Tak kafir. Yang ni kafir fasik. Fasik merujuk pada jahatnya perbuatan mereka. Jadi kita berhenti sampai sini dulu. Kita akan sambung sekejap lagi pada sesi yang kedua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.